Okay, so tadi ni ni adalah kita nak masuk calculation untuk case punya calculation. Okay, saya tinggalkan kosong ni sebabnya kita nak tulis lah. Saya bagi kita nak tulis berkenaan nota. Buatlah nota ringkas awak kat sini. Contoh keluarkan balik Boy's Law. Tadi Boy's Law kita tahu P adalah direct inversely proportional dengan T pula, dengan T. T ke V? V. Sorry. V. Okay, so di mana kita constantkan T dengan N. Kita ingat dengan tu lah. And then kalau contoh kita nak kira, kita guna P1, V1 sama dengan P2, V2. Okay, ni kita senaraikan dulu lah segala makna yang awak kena tahu untuk calculation 51 untuk gas. Kita keluarkan pula Charles Law, di mana untuk Charles Law V direct proportional dengan T. So kalau contoh dengan syarat kita constantkan P dan N, pressure dengan mol. So dalam kes ni V1 E1 sama dengan V2 E2. Maksudnya kalau nak kira lah, dan kena ingat kat sini, buatlah sekali nota kat situ. T awak mesti must be in Kelvin. Untuk Charles Law, even awak guna V1 over T1, T awak tu mesti dalam Kelvin. Mesti wajib tukar dalam Kelvin. Sekiranya awak kira T awak dalam Celsius, dia nanti akan salah jawapan dia akan salah. So kena make sure dekat Charles Law ni pun kena tukar awak punya temperature. Kalau yang lain volume ataupun pressure kat Boy's Law tadi awak tak nak tukar. Contoh seorang dia bagi dalam keadaan mercury, tak nak tukar pun dalam ATM pun tak ada masalah. Dia tidak memberi efek lah. Janji unit untuk both side adalah sama. Tapi untuk Charles Law ni memang Charles Law temperature wajib dalam Kelvin, memang kena dalam Kelvin. So kena ingat lah di mana kita tukar 273.15. Kena ingat, kena ambil juga point 273.15. Okay, kita masuk untuk Avogadro. Avogadro's Law pula. Avogadro's Law and directly proportional dengan V. Dengan syarat kita constantkan pressure dengan temperature. So kalau kita nak kira untuk Avogadro's Law, N1 V1 equals to N2 V2. Nak guna terbalik pun tak apa. V1 over N1 sama dengan V2 over N2 pun boleh. Konsepnya sama. Jadi sebenarnya sama juga dengan Charles Law tadi. T1 over V1 pun boleh. Jadi T2 over V2. Okay, so saya bagi juga kat dalam ni adalah dia punya penukaran pressure tu. Ni yang dalam list constant value tu 1 atm 760 mercury dengan 760 torr. Lepas tu dia bagi kilopascal dengan Newton lah. And then ada formula PV equals to nRT, di mana R awak kena guna nilai constant R yang ini 0.8206. Ingat R ada 2. Kalau tengok pada nilai constant value tu R tu ada 2. Pastikan awak guna 0.08206. Saya bagi juga formula sekiranya kita nak kira molar mass secara direct dengan density secara direct. Kita tadi Boy's Law dengan Charles Law kan ada Boy's Law dengan Charles Law ada gabungan Boy's Law dengan Charles Law, di mana kita boleh gabung menjadi P1 V1 over T2 sama dengan V2 V2 over T2. Okay. And then ni tadi penukaran tadi 760 sama dengan 760 mercury sama dengan 760 torr juga. Okey, saya bagi juga kat sini yang berkenaan dengan Delta's Law, di mana pressure H2O. So kalau tengok pada list constant volume, pressure H2O ataupun vapor pressure untuk water adalah 23.8 torr ataupun sama juga dengan 23.8 mm mercury. Sebab nilai mercury dengan torr adalah sama, 760 ni pun 760. So pada 238 sama juga dengan 23.8 juga. Okay, ni secara constant lah, ni constant value.
untuk berapa? Pressure. Okay, sekarang kita masuk peniraan. Tengok satu-satu dulu. Okay, so kita tengok untuk 1A, dia kata certain amount of helium gas occupy a volume pada mm cubic and at pressure of 2280 mm mercury. So what volume in dm cube at the same temperature and pressure of 455.9625 kilo Pascal. Okay, so pertamanya soalan minta state the gas law. Kena kenal pasti gas law ni berkenaan gas law apa. Okay. Ada yang tahu gas law apa? Anyone tahu gas law apa? Boils. Boyle's law, kenapa Boyle's law? Same temperature. Same temperature? Constant Yalah. temperature. Ya, sebab dia same temperature and same pressure. Dia bagi tahu kat situ. Same temperature and at pressure sebenarnya same temperature lah. Dan ini berkenaan dengan helium gas sahaja. So kita boleh anggap mol pun sama. Sebab kat sini untuk yang A dia adalah Boyle's law. Kerana soalan dia bagi tahu macam tu. Boyle's law ke Charles law ke A, B, C. Tiba-tiba di ideal gas equation. Tiba-tiba pula. Okay, sekarang kita nak kira dia punya pressure dia berapa. Bukan pressure. Kita nak kira volume dia berapa. Okay, sekarang ni kita tahu dia guna Boyle's law. Kita guna Boyle's law di mana P1 equals to P2 V2. Okay, so sekarang kita keluarkanlah satu-satu daripada soalan tu. Kita dapat volume. So maksudnya volume yang pertama adalah 250 10 kuasa 3 mm cubic. And then V2 yang kita nak cari. Okay, P1 dia dah bagi 2280 mm mercury. Okay, P2 pun dia dah bagi dalam kilo Pascal iaitu 455.9625 kilo Pascal. Okay, sekarang ni soalan dia minta volume awak dalam dm cube. Okay, senang cerita, kita tukar dulu siap-siap lah awak punya volume yang pertama ni tukar kepada dm cube. So kita tukar dulu kepada dm cube. Sini ingatkan baliklah saya nak tukar kepada dm cube. Kita bahagikan dengan, kalau kes ni kita bahagikan dengan 10,000. 10,000 60 tak? 1, 2, 3, 4 bukan. 100,000. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 1 juta. Yang penting kita bahagikan dengan aku tak dengar. Negatif 6. 10 negatif 6 ke 1 negatif 6. Dengar lagi. Okay, bukan. Kita bahagikan dengan 1 darab 10 negatif 6. Maksudnya. So dalam kes ni kita akan dapat dalam keadaan dm cube 0.25 dm cube. Sebab dia ada 10 lagi kan. Asalnya adalah 250 1 2 3. So bahagi dengan yang kalau tu 0.6 1 2 3 4 5 6. $1 juta Aku yang dengar tiba-tiba. Kalau sampai 60. Tapi yang penting dia bahagi dengan 10 kuasa negatif 6 sebab dapatlah dm cube awak 0.25. Okay, itu settle sebab nanti kita nak dapat volume awak terus dapat dalam dm cube. Okay, tapi dalam pressure pula ni, pressure tak sama. Okay, dalam kes ni kita tukarlah salah satunya menjadi sama. Ikutlah awak nak tukar kepada kilopascal daripada mm mercury nak tukar kepada kilopascal boleh, ataupun daripada kilopascal nak tukar kepada mm mercury pun boleh, tak ada masalah. Dalam kes ni saya nak tukar daripada
kilopascal pergi kepada mm mercury. Maksudnya saya tukar P2 lah. Saya sebab kat sini di mana secara constantnya 760 mm mercury sama dengan 101.325 kilopascal secara stoichiometrinya. Tapi kita daripada soalan awak ada 455.9625 kilopascal. So bahagikan saja darab dengan 760 akan dapat 3420 mm mercury. So kat sini awak akan dapat, dah tukar 3420 mm mercury. Okay, so settle. Dah tukar, ni pun dah tukar siap-siap kepada dm cube dan terus dapat dalam keadaan dm cube. Awak punya pressure pun dah sama, so barulah kita boleh masukkan dalam awak punya apa tu namanya, equation. Ni tak sebenarnya sebab objektif kan. So sebenarnya awak nak cerita conteng pun tak ada masalah, tapi kalau boleh buatlah dalam kerja yang betul. Sebab awak nampak, saya buat ni sebab lagi senang untuk awak nampak dan awak revise lah macam mana nak buat pengiraan tu nanti. So P1 V1 equals to P2 V2. Masukkan je lah P1 2280, V1 tadi 0.25 dm cube, P2 P2 3420 and then V2 yang awak nak cari, kita nak dapatkan V2. So in the end V2 ada dapat, siapa dapat kira V2? Kemelanguk tengok saya tulis ni. .25. 25, betul ke? 0.167 kan? 0.17. 0.167. Oh janganlah cakap kalkulator. Korang ni bahaya tau. Dalam objektif lagi lah, nanti dia bagi je A, B, C, D. Semua ada jawapan yang salah, satu jawapan yang betul. Mungkin nanti dia bagi 1.67 sebab salah tukar dm cube mungkin lah. Lepas tu tadi kalkulator pun salah. Nanti bagi jawapan yang salah. Dia nampak macam senang soalan objektif, tapi sebenarnya soalan objektif lagi susah nak skor sebab bila awak salah pilih jawapan tu salah lah. Tak adalah backup jawapan awak ke apa ke. Itu yang tak best dalam soalan objektif. So sila make sure tekan kalkulator tu sampai 2-3 kali supaya supaya betul lah awak punya calculation tu. Even though awak cerita conteng ke apa ke, pastikan tekan calculator pun banyak kali. Bahaya korang ni. So sila make sure tekan calculator tu ya. So jawapan awak untuk V2 adalah 0.167 dm cube. Pastikan tulis unit, pastikan unit dalam betul lah dm cube. Tiba-tiba dia bagi cm cube, mm cube ke, pun kena tengok balik lah jawapan awak, pilihan jawapan tersebut. Okay, pergi 1B pula dia kata sample nitrogen gas occupy volume atau temperature. So what temperature will its volume be double under constant pressure? So constant pressure, ingat balik constant pressure dia adalah berkaitan dengan Charles law. Sebab lagi pun kalau tengok pun dia berkaitan dengan volume dengan temperature. Ingat perubahan pada volume dengan temperature berkaitan dengan Charles law. So Charles law. So kita tahu penggunaan Charles law V1 over T1 sama dengan V2 over T2. So kena ingat awak punya temperature tadi saya bagi tahu mesti dalam Kelvin, wajib dalam Kelvin. So tukar satu-satu dulu. Sepuluhkanlah. Tak pun kalau dalam exam nanti kita boleh highlight lah. Awak boleh highlight ke apa ke, tapi saya tak pasti lagi sama ada objektif soalan PSM awak tu pelaksanaan dia macam mana. Masih lagi tak tahulah sama ada secara online ataupun secara face to face di mana awak akan menjawab dalam dewan exam. Saya tak pasti lagi lah. Okay, tak apa. Janji kena kira dengan betul jugalah. Saya tunjukkan pengiraan dengan cara yang betul. Okay, so kita pergi yang tadi volume yang pertama. Dia bagi 100 cm cube. And then P1 dia bagi pada 28 degree Celsius.
And then T2 yang awak nak cari berapa dengan syarat yang patut, tapi dia kata volume will be double. Kita doublekan je lah daripada V1. So daripada 100 kita jadikan 200 cm3. Tak ada masalah. Ataupun kalau contoh soalan dia kata V1 pada V2 jadi double, tapi dia tak bagi tahu V1 awak berapa. Kita anggap je lah V1 awak 1, V2 awak 1 pun boleh juga. Ada contoh soalan macam tu Dia bagi tahu volume dia akan double bila temperature dia double. Macam tu. Itu contoh soalan lain lah. Okey, tak apa, kita tengok soalan ni. Jangan nak ni, saya pula tiba confuse dengan korang lah. Okey, tadi saya bagi tahu temperature kena tukar kepada Kelvin. So tukar kepada Kelvin tambah dengan 273.15. So akan dapat 301.15 Kelvin. Sudah dapat dah nilai semua sekali dah cukup. Dia tak ada bagi tahu volume awak nak dalam apa. So kita kekalkan je lah dalam cm3, tak ada masalah. So masukkan je lah dalam persamaan V1 dengan V2 over T2. So V1 tadi 100 bagi dengan T1 301.15. V2 V2 adalah 200. T2 yang awak nak cari. So tunggang terbalik akan dapat T2 berapa? 602.3 Kelvin. So ni nak punya temperature pada T2. So betul lah, makin temperature makin bertambah, volume makin bertambah. So kalau tak pasti, bila awak tengok balik jawapan awak, betul tak? Contoh yang A tadi, patutnya kita tahu Gauss law dia adalah inversely proportional tadi, yang nombor 1 tu. So kalau tengok awak dapat V2, mesti berkurang daripada V1. Bila pressure bertambah, volume mesti berkurang. So kalau pressure bertambah, volume mesti berkurang dengan daripada asal pada V1 0.25. So V2 awak mesti lagi kurang lah. Sebab awak punya pressure bertambah. So tengok balik jawapan awak. Menepati tak law tersebut. Okay. So settle untuk yang B, kita pergi yang C. So C, certain temperature and pressure. Ni case pula dia dia cuba untuk constantkan awak punya temperature dengan pressure dalam kes ni. Okay, and then dia bagilah dalam tu, and oxygen gas 0.25 mol, and then dia bagi volume O2 occupied dah sebanyak 2500 cm3. Sekarang tiba-tiba dia minta berkenaan dengan klorin pula. Calculate the mass of chlorine which occupy the same volume. Dia bagi hint ni, the same volume. Okay, so ingatkan baliklah, ini adalah berkenaan dengan, kalau yang C berkenaan dengan Avogadro's law. Okay, tadi saya dah bagi tahu dah Avogadro's law. Bila Avogadro's law, bila awak punya volume untuk gas yang berlainan, volume dia sama. Contoh dalam kes ni, dia bagi tahu kat sini volume untuk chlorine gas pun occupy the same volume. Maksudnya volume Cl2 sama jugalah 2500 cm3. So kat sini kita boleh buat assumption apa? Kita boleh tahu mol. So mol untuk Cl2 berapa? Bila dia occupy volume yang sama, apa yang sama juga? 0.25. Ya, mol dia pun akan 0.25. So sama dia mol dia. Bila dia punya volume sama. Ingatkan balik tadi tu lah, atau Avogadro's law. Bila volume gas tu adalah sama, mol pun akan sama. Occupy mol yang sama. Cumanya mass tak sama lah, sebab molar mass diorang ni berbeza. So dalam kes ni kalau ada dapat mol, bolehlah kira mass. Bolehlah kira mass untuk Cl2. Dah dapat mol 0.25 mol darab dengan molar mass untuk Cl2 iaitu 71 gram per mol. Nanti dapatlah mass dia berapa. Mass berapa? Mass Cl2
Berapa? 0.25 darab 71? 17.75. 17.75 gram. So saya letak kat situ. So untuk Avogadro's law, awak just kena ingat je lah, sekiranya gas yang berlainan mempunyai volume yang sama, mol diorang pun kena sama. Tapi kalau pada gas yang sama, contoh volume dia lain, mol pun akan lain lah. Sebab ingat balik Avogadro's law, dia directly proportional. Mol directly proportional dengan volume untuk kes Avogadro's law. Okay, so settle berkenaan dengan gas-gas law tu, kita nak try guna ideal gas equation pula. So contoh yang nombor 2, soalan boleh keluar dalam soalan objektif. So dalam kes ni saya tak tekankan sangatlah awak punya jalan kerja. Sebab nanti pun korang buat conteng ni kan. Cuma saya tekankan nak penukaran unit tu Sebab kenapa awak salah tukar unit, nanti bila kira nak masukkan dalam formula ideal gas equation iaitu PV equal to RT, nanti boleh salah kira, salah jawapannya. Kena ingat bila objektif, dia lagi kelirukan awak dengan bagi nilai yang mungkin student akan kira salah tu. Lagilah confusekan awak. Yang ni betul ke? Yang ni salah ke? Okay, so dalam kes ni soalan minta number of molecule. How many molecules of NH3? Okay, and then dalam soalan dia dah bagi, yang ni kena pasti. Okay, ni volume. Dia dah bagi volume. Dia bagi temperature dan dia bagi pressure. Dan kalau perasan, volume, temperature dengan pressure semua tidak berada dalam unit yang standard, iaitu unit yang kita nak dalam bila kita nak guna PV equals to nRT. Dalam kes kita kena guna PV equals to nRT lah. Kenapa? Okay, kalau ingat dia berkaitan dengan molecules. Okay, molecules, number of molecules. Ini berkenaan dengan chapter 1. Kalau kita nak kira number of molecules ataupun kita panggil sebagai number of particles. Kita masuk dalam particles lah. Particles awak ada molekul, ada atoms, ada ion. Okay, kira kalau awak nak kira number of particles, ingat balik ini berkaitan dengan chapter 1. Mol darab dengan Avogadro's constant. So dalam kes ni awak perlu cari number of mol lah. So sebab tu kita guna PV nRT sebab soalan pun bagi volume, soalan bagi pressure, soalan bagi temperature. So sekarang kita nak dapatkan mol. Dapat mol, nanti kita bolehlah kira number of particles ataupun number of molecule. So benda pertama kena tukar dululah volume. Soalan kasih volume 4480 ml, tukar kepada liter siap-siap. 4480 4.48 liter. Okay, temperature pula dia kasih 0 degree Celsius. Tukar kepada Kelvin 273.15 Kelvin. Okay, pressure dia bagi dalam Newton 50662.5 Newton per negatif 2. So tukarlah siap-siap kepada ATM di mana 1 ATM sama dengan 101 sama dengan equivalent tak apalah. Tak ada jalan kerja kan, objektif 325 Newton per meter. So sekarang soalan awak 50662.5 Newton negatif 2. So berapa ATM akan dapat? Kalau awak kira akan dapat 0.5 ATM. So kita dah tukar awak dah tukar volume, dah tukar temperature, dah tukar pressure, semua mengikut unit yang diperlukan untuk dalam PV equals nRT. Nanti dapatkanlah mol untuk NH3 sebab soalan berkaitan dengan NH3. Dapat mol, nanti bolehlah kira number of molecule untuk NH3. So dalam kes ni masukkanlah P, pressure 0.5, lepas tu V, volume 4.48. N yang awak nak cari R 0.0806, T 273.15. So dapatlah mol NH3. Awak akan dapat 0.009 betul? Kalau kira macam tu. So jangan gunakan awal-awal Ingat pengiraan pada tengah pengiraan
masa dalam tengah pengiraan, sila jangan gunakan terlalu awal. So dalam kes ni ambillah 0.09993 mol. So bila ada kalkulator tu jangan gunakan awal, awak terus didarab. Dalam kes ni saya tulislah supaya nanti nampak jalan kerjanya. Tapi kes dalam objektif, kita nak tukar kalkulator saja kan. So yang nanti yang answer tu darab dengan Avogadro's constant. So nanti bolehlah kira number molecules untuk salah eja je ni, molecules untuk NH3 semua tadi 0.09993 darab dengan Avogadro constant. Kalau ingat balik nama Avogadro constant dia adalah 6.02 10^23. Tengok pada nilai this constant volume. So akan dapatlah nilai number of molecule dia. Dapat tak? 6.01 darab 10^23. 23/22. Dapat tak? Dapat sama ke tak? Dapat. Okay. So boleh setakat tu boleh setakat ni. Ni penggunaan ingatkan balik je lah. Untuk yang chapter 1 number of particle. So soalan boleh keluar lah. Kalau tengok yang pembahagian soalan yang saya bagi dekat dalam group hari tu, depan hari tu semalam, chapter 5 3 soalannya keluar. Tapi 3 soalan tu kita tak pastilah 3 soalan tu daripada mana. Banyak ni chapter 5 juga dia boleh keluar. Tapi selalunya memang berkenaan dengan gas, mesti akan ada satu soalan berkenaan dengan calculation. Cumanya calculation mana tak pastilah. Calculation ada gas equation boleh keluar, calculation berkenaan gas Boyle's law yang law tu sahaja boleh keluar. So kita tak tahu yang mana satu contoh soalan yang dia boleh keluar. Tapi yang penting gas calculation satu tu mesti keluar, wajib keluar sebab memang soalan favourite lah untuk keluar. Okey, itu nak kira number of molecule. Ni sekadar ingatan balik lah, ni chapter 1 di mana kita nak kira number of particle darab dengan Avogadro's constant. Okey, sekarang pergi nombor 3. So nombor 3 kalau baca dia dah kasih density. And then dia minta molar mass secara direct ni daripada density. So ni density, ini temperature dan ini pressure dalam keadaan kilo Pascal tadi. Okay, dia minta molar mass. Okay, so senang cerita kan tadi kita dah tahu penggantian PBNRT tu yang ada penggunaan molar mass. Jadi itu ni lah di mana density sama dengan pressure MR over RT. So kita boleh guna terus direct lah. So density sama dengan pressure MR over RT. Okay, kita nak dapatkan MR. Density dah ada, pressure dah diberi, temperature pun telah diberi. Cumanya awak punya temperature masih lagi dalam Celsius, pressure masih lagi dalam kilo Pascal. So kan tukar siap-siap lah. Ingat temperature wajib dalam Kelvin. So ni 298.15 sebab tambah dengan 273.15. And then pressure kita nak tukar kepada ATM. So 1 ATM sama juga dengan 101.325 kilo Pascal. Okay, tapi dalam soalan dia bagi 101 kilo Pascal sahaja. So kita boleh kira dia dapat 0.997 ATM. So dapatlah tukar, temperature dan juga pressure. Barulah kita boleh kira seperti biasa masuk dalam awak punya formula density untuk dapatkan molar mass. Tapi sebelum tu kita dah dapatkan molar mass kan. Tolong terbalik dululah awak punya formula ni untuk dapatkan molar mass. Di mana density lepas tu RT over P sama dengan molar mass sebenarnya. So boleh kira molar mass sama dengan density soalan dah bagi 2.6 RT lepas tu temperature yang awak dah tukar tadi baru tukar, and then pressure yang awak pun dah tukar. So akan dapatlah molar mass untuk X apa
Okey. Dapat apa? Tolong kira. Molar mass X. Dapat apa? Jap, kena jawab. Tak apa, saya tunggu. 63.804. 63.804. Tak apalah, kita ambil ni. Okey, sekarang soalan Cikgu Umas. Molar mass ada unit ke tak ada unit? Nanti pilih jawapan awak 63.8 sahaja. Nanti yang B 63.8 ada unit. Sudah. Cuma satu yang awak nak pilih. Ada unit ke tak ada unit? Tak ada. Molar mass kawan awak semua cakap tak ada unit. Yang lain? Molar mass ada unit ke tak ada? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Unit dia apa? Kalau ada, unit dia apa? Kilogram per mol. Kilogram? Gram ke kilogram? Gram. Okey. Gram per mol. Ya, ada unit kalau ingat balik. Ni chapter 1 juga. Molar mass ada unit. Yang tak ada unit adalah, ingat balik, relative molecular mass RMM ataupun relative atomic mass. Ni both tak ada unit. Ni chapter 1 ni. Ingatkan balik ni. Molar mass ada unit. Di mana unit dia gram per mol. Kalau relative atomic mass dengan relative molecular mass RMM dengan RAM, dia tak ada unit. So kena ingat benda ni. Nanti tiba dalam soal objektif, A dia bagi 63.8 je, tak ada unit. Lepas tu B dia bagi 63.8 gram per mol. Kau termangu kat situ. Nak pilih yang ada unit ke tak ada unit. So jangan sila ingat balik, molar mass ada unit, relative atomic RMM tak ada unit. Ni jawapan terkalkulator dah betul. Unit pula tak betulnya, yang lupanya. Okay. So saya teruskan. Tadi kita dah tengok pada event nanti secara direct lah. Kita guna gas yang satu gas lah. Okay, sekarang untuk yang nombor 6, dia berkaitan dengan ada sedikit berkaitan dengan partial pressure. Kenapa saya cakap partial pressure? Sebab kalau baca dia ada dua gas. So dia bagi ada nitrogen gas, ada neon. Okay, sekarang dia minta pressure of gas mixture. Maksudnya kat sini dia minta pressure campuran nitrogen dan juga neon. Bermaksud kat sini dia minta pressure total. Dia dah masuk partial pressure lah kat sini sebab awak ada lebih daripada satu gas. Dan dia bagilah mass untuk setiap awak punya partial pressure untuk gas tu. And then dia bagi volume, and then dia bagi temperature seperti biasa. Okay, soalan dia minta PT, iaitu pressure total. Ingatkan balik tadi saya bagi terangkan, nak kira PT kan PV, PTV, maksudnya pressure total dengan volume sama dengan mol. Mol pastikan kena guna mol total, RT. So kita nak dapatkan, dalam soalan dia dah bagi volume, awak dah ada temperature. Sekarang tujuan kita nak dapatkan PV. Tapi nak dapatkan PV, awak kena dapatkan NT lah. Kalau ingatkan balik nak dapatkan mol total daripada dua gas, awak kena hasil tambah 2 mol gas tersebut lah. So dalam kes ni mol nitrogen gas dengan mol NE. Dapat NT mol total, nanti bolehlah kira pressure total. Nampak tak dia punya perjalanan tu. Okay, so sekarang kita dapatkan mol untuk N tu dulu lah, mol untuk nitrogen gas. So mol untuk nitrogen gas, dia bagi mass, bahagikan dengan mol lah. Mass dia 28 gram per mol. So akan dapat 0.0. Saya bagi je lah jawapan terus.
Okay, and then mol untuk NE, tapi saya bagi ni harapnya salin lah balik. Memanglah saya nanti share. Cumanya buatlah juga together. Janganlah menanguk tengok sama. Okay, untuk neon mesti 3.1. So mol amis adalah 20.2. So akan dapat mol dia 0.1535 mol. Ingat dalam pengiraan sila ambil banyak sikit lah nombor awak tu. Okay, so nak dapatkan mol total tambah je lah. Untuk both tadi kita beritahu nak dapatkan mol total tambah dengan mol kedua-dua awak punya gas tu. So akan dapat 0.241 mol. So dah dapat mol total, barulah ini yang kita boleh kira awak punya mol, mol pula, pressure total. So V tadi 2.5, okay, N tadi 0.241, okay, R 0.0826, T temperature, okay temperature awak tak tukar lagi, temperature. Kalau ingat balik 25 degree Celsius, nak tukar kepada Kelvin tambah dengan 273.5 akan dapat 298.15 Kelvin. So ni 298.15 Kelvin. So akan dapatlah PT. Iaitu berapa? Berapa PT? 2.359. Okey, 2.359. Betul. So dapatlah PT pressure total mixture of gas, both gas untuk nitrogen dengan Ne adalah sebanyak itu 2.359 atm. Okey, itu contoh satu. Dia boleh minta PT tapi awak dapatkan mol dari setiap partial pressure dari setiap pressure gas tu, partial pressure gas lah mol dia. Okey. Try pula soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Ni terbalik pula. Soalan nombor 7 dia kasih, kalau baca ada sampel gas 5.88, contain ada 3 gas kat situ. Ini maksudnya ni sampel octane 5.88 atm ni contain ada 3 gas. Maksudnya yang dia bagi pressure tu adalah pressure total. So gas awak ada CH4, ada H2, ada dengan HE. So sekarang dia minta calculate partial pressure setiap belah. Dia minta pressure setiap tu. Okay, kalau kita nak guna PV equals to nRT, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab soalan tidak memberi volume dan juga temperature. So tak bolehlah guna PV equals to nRT untuk setiap satu punya gas. Awak terpaksalah menggunakan mole fraction. Contohnya kena guna, contoh kita nak dapatkan pressure untuk CH4. Tadi saya dah terangkan nak guna pressure, nak cari partial pressure menggunakan mole fraction. So kita guna mole fraction darab dengan PT. So di mana yang ni kena dapatkanlah mole CH4 bagikan mole total. So itulah terpaksa guna setiap satu nak cari partial pressure setiap satu guna mole fraction. Tak boleh guna PV-nRT sebab dia tak bagi per volume dengan temperature. Dalam suara lah. Okay, so kena dah kira mole setiap satu sebab nanti awak nak dapatkan mole total. Sebab nanti setiap mole fraction kena perlukan mole total. So kena dah kira mole CH4 1.2 bagi 16. Lepas tu kira pula mole untuk H2 0.4 bagi 2, and then mole HE 0.1 bagi 4. So kira setiap mole akan dapat ni 0.175 mole, yang ni akan dapat 0.2 mole, yang ni akan dapat 0.025 mole. Okay, so kita tambah semua ni untuk dapatkan mole total sama dengan 0.3 mole. So dapat mole total, barulah boleh kira setiap pressure untuk awak punya gas tu. Panjang je lah sikit jalan kerjanya ni. So pressure CH4 kena guna mole fraction. Mole fraction tadi mole CH4 bahagi dengan mole total. So mole CH4 bagikan dengan mole total darabkan dengan PT yang telah diberi 5.88 atm. So ni dapatlah, so ni dapat 1.1
0.7 atm. Kalau pressure H2 pula kisah sama, bagi dengan mol total darab dengan pressure total, dia akan dapat 3.92 atm. And then kalau pressure untuk helium 0.025 bagi dengan pressure total darab dengan total pressure. So dapat 0.49 atm. Itulah caranya untuk dapatkan partial pressure setiap satu. Tak boleh guna PVNRT sebab soalan tak bagi volume dengan temperature. Kalau soalan bagi volume dengan temperature tak ada masalah. Awak boleh gunalah PVNRT tu. Bolehlah guna PV equals to nRT. Tu kalau dapat masukkan volume, dapat masukkan temperature, lepas tu pressure bersetiap satu boleh kira lah secara direct terus. Dengan cara kita kira mol je lah. Tapi dalam kes ni tak boleh sebab soalan hanya bagi, dia tak bagi volume dengan temperature. So kita terpaksa kira partial pressure menggunakan molar mass, molar mass pula menggunakan mole fraction. Okay, so yang B minta total mixture gas sekiranya kita keluarkan HE. So tambah je lah 2 ni. Ataupun daripada 5.88 ni tolak dengan 0.49. Dapatlah PT yang baru berapa. Ikutlah nak tambah 2 ni boleh je. Ataupun daripada 588 ni total pressure yang lama tu tolak dengan HE. So akan dapatlah pressure total yang baru. Sesama je lah mana-mana awak guna. Okay, boleh saya teruskan? Ada nak tanya? Okay. Sekarang saya nak tunjuk soalan yang menggunakan collected by displacement of water. Ni contoh soalan lah. Tapi harapnya bila keluar dekat dalam objek tu senang sikit lah. Saya bagi tak adalah susah pun. Tapi dia tak adalah tricky pun. Awak just kena ingat yang berkenaan dengan chapter 1 lah. Ada kaitan sikit dengan chapter 1 di mana dia berkaitan dengan stoichiometry. Okay, kalau baca dulu elok-elok. Dia bagi sampel Ag2O silver oxide. Dia heatedkan lah and then kita dapat produk oxygen gas. So oxygen gas ni kita collected by displacement method di mana temperature dia sekian, dia bagi temperature 23 and then pressure. Okay, and then dia bagilah balance equation. And dekat bawah tu dia bagi dah siap-siap vapor pressure of water. So dalam kes ni kita ikut soalan lah. Kalau tadi saya bagi tahu sekiranya soalan dia tak bagi vapor pressure of water, kita tolak yang nilai constant. Tapi sekiranya soalan bagi, guna pakai soalan bagi punya vapor pressure. Okay, kalau ingat balik tadi saya dah bagi tahu, awal banyak kali saya bagi tahu. Pressure yang diberi iaitu dia adalah P total. So maksudnya 750 ni adalah pressure total. Pressure total apa? Pressure total oksigen gas dengan pressure vapor pressure air. So dalam kes ni soalan dia minta berkenaan dengan volume. Volume siapa? Volume untuk oksigen gas. So bila kita nak keluarkan PV equals to nRT, awak nak cari volume, kita cari volume ni. Kita nak cari volume. So pressure, kita kena cari pressure O2. N pun kena NO2 punya mole of oxygen gas. Temperature dah bagi, pressure kena dapat daripada yang pressure total lah. Okay, so nak kira pressure O2. Pressure O2 sekarang ni tadi dah bagi pressure total 750 mmHg. Tolak dengan vapor pressure yang telah diberi dalam soalan. Ni tadi saya bagi tahulah. Soalan dah bagi, ikut soalan. Kalau soalan tak bagi, guna yang constant value punya. So akan dapat 728.9 mmHg. Tukar siap-siap kepada ATM, bahagi dengan 760, akan dapat 0.959 ATM. Senang sebab nanti kita nak masuk dalam PVNRT. Okay, so kita dah dapat V. Sekarang kita nak dapatkan mol NO2 ni. Okay, nak dapatkan mol NO2. Nak dapat macam mana? Awak dapatkan daripada silver oxide. Ingat balik stoichiometry, daripada persamaan balance equation, you can get mole product
ataupun tak kisahlah mol produk ke mol reaktan. Dalam kes ni kita nak dapatkan mol produk iaitu O2 daripada stoikiometri. So kesnya kena dapatkanlah mol silver oxide. Di mana kes ni dapatkan mol Ag2O 1.9 bagikan dengan molar mass 2. Okey, dapat mol silver oxide ni nanti awak buat stoikiometri untuk dapatkan pula mol O2. Dapat mol O2 barulah boleh masukkan dalam PVNRT seperti biasa. So dalam kes ni tengok pula nak kira 6.428 darab 10 negatif 3 mol. Okay, ni yang awak dapat silver oxide lah. So keluarkan daripada from equation. Ni datang daripada chapter 1 stoikiometri. So daripada equation kita guna 2 mol silver oxide untuk hasilkan 1 mol oksigen gas. Tapi soalan awak hanya guna silver oxide awak sekadar itu sahaja. So sekarang berapa pula mol O2 yang dihasilkan? So bila kira akan dapat mol O2 seperti itu. Harapnya kira jugalah, mana tahu tiba saya punya jawapan salah ke. Okey, awak dah dapat mol. So tadi pressure dah ada, temperature dah ada, sekarang mol pun dah ada. Sekarang awak bolehlah kira volume untuk O2. Okey, tapi tadi temperature tak tukar lagi. Temperature tadi 23 degree Celsius tukar kepada Kelvin tambah 273.15 akan dapat 296.15 Kelvin. Okey, semua dah tukar. Bolehlah guna PV equals to nRT. So P tadi adalah 0.959. B O2 yang awak nak cari mol kita dah kira tadi, baru kira. And then R 0.08206. KT temperature 296.15. So dapatlah nanti volume O2. Okay, volume O2 dapat kira, siapa dapat kira? Ada. Nak apa? Kira bersama tak? Jawab apa? Kira ke tak tu? Ke duk menunggu jawapan saya juga? Saya dapat 0.0814. 0.0814. Okey. Ni detail lah. Okey, nak tinggalkan jawapan awak macam tu ke? Pilihan jawapan terus ambil 0.0814 ke Gita? Kenapa tak? Jadi nak dalam CMQ. Yes, perasan pun sebab nak dalam CMQ. So baca soalan betul-betul unit apa yang diperlukannya. Sekarang soalan dia minta dalam CMQ. Ni pun dalam pilihan jawapan awak pun boleh kelirukan awak ni. Awak kira dia dapat 0.0814. Terus A. Terus jawab A. Padahal kat bawah tu tiba-tiba ada CMQ. So tengok balik dalam soalan. Dia minta dalam unit apa. Dalam kes ni dia minta dalam CMQ. Janganlah ingat dalam CMQ tukar kepada, jangan dalam liter tukar kepada dalam CMQ. Meaning dia punya jawapan 81.4 CMQ. So kita make sure juga soalan minta unit awak dalam unit apa, dia punya pertukaran tu dalam apa, liter ke, ml ke, dm cube ke. So kena make sure sebab soalan pilihan jawapan, sebab bila pilihan jawapan dia akan bagi jawapan yang antara pilihan jawapan awak adalah pilihan jawapan yang salah. So kena make sure betul-betul jawapan awak tu yang mana satu. Okay, last kita akan bincang iaitu soalan nombor 11, tutorial nombor 11. So dia bagilah kat sini nitric acid. Dia tanya berapa mol nitric acid yang boleh di-prepare bila kita guna 750 untuk NO2
nitrous oxide bila pressure diberi sekian. Okey, sekarang kita tengok satu-satu. Ni volume dalam volume untuk NO2. So tukar siap-siap kat sini 0.75 kita. Okey, pressure dia dah bagi dalam atm. Temperature pun dalam atm. Okey, sekarang ni tapi soalan dia bagi volume untuk NO2. Dia bagi volume untuk nitrous oxide iaitu pada reaktan awak. So apa soalan sekarang ni dia minta berkenaan dengan nitric acid. Nitric acid awak adalah produk. So dalam kes ni pun ada berkenaan dengan stoikiometri di mana dapatkan dulu mol NO2, mol produk awak, and then kita stoikiometrikan untuk dapatkan pula mol untuk HNO3. Konsepnya begitu. So PV equals to nRT. Tadi soalan dah bagi pressure, dah bagi volume. Kita nak kira mol lah. Temperature pun telah diberi. So tak ada masalah, masukkan saja 3.2. Volume 0.75 tadi awak dah tukar. Tapi mol yang awak dapat kena terus siap-siap lah. Okay, mol yang aku dapat adalah untuk nitrogen oxide. Belum sampai lagi dia punya soalan jawapannya. So awak akan dapat mol nitrogen oxide adalah 0.10085. Ambil banyak sikit. Jangan ambil 0.1 saja. Okay, dah dapat mol nitrogen oxide. Tapi tak lagi jawapan lah sebab soalan minta HNO3. Ni datangnya from equation. So from equation kita tahu awak guna 3 mol NO2 untuk hasilkan 2 mol HNO3. Tapi dalam soalan jawapan awak dapat mol awak yang guna adalah 0.10085 mol NO2. So sekarang bahagi 3 darab jelas 2 untuk dapatkan mol HNO3. So akan dapat jawapan awak mol HN. Apa aku tulis salah ni? HNO3. Jawapan dia itu. Itu antara contoh soalan yang dia boleh tanya. Okay, ada soalan setakat tu?